jiwa. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman meminta agar orang ramai mengibarkan jalur gemilang di rumah, tempat kerja maupun kenderaan masing-masing bagi menunjukkan rasa cinta terhadap negara. Setiap orang perlu menunjukkan semangat dan komitmen tinggi untuk mengibarkan jalur gemilang kerana usaha itu menjelaskan rakyat di Malaysia, khususnya Sabah bersatu hati, mempertahankan pengisian nikmat kemerdekaan. Menurut Datuk Musa, jalur gemilang adalah simbol kebanggaan sebuah negara, maruah dan identiti negara, serta simbol perpaduan dan kesatuan sebagai rakyat Malaysia. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen kibar jalur gemilang peringkat negeri di Kota Kinabalu. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Musa berkata, sejak Sabah merdeka, negeri ini menikmati keamanan, keharmonian, kesejahteraan dan kemakmuran sekaligus mengecapi pembangunan mapan dengan pelbagai program dan projek dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia. Mengulas kejadian banjir lumpur di Kota Belud, Datuk Musa berkata, kerajaan negeri akan membina semula 2 jambatan gantung di Kampung Melangkap Baru dan Kampung Kong, Kota Belud yang musnah dalam kejadian banjir tersebut. Pembinaan jambatan gantung baru itu akan melibatkan kos peruntukan daripada kerajaan negeri. Menurut Datuk Musa, beliau telah mengeluarkan arahan kepada Jabatan Kerja Raya JKR agar mempercepat proses pembinaan jambatan itu supaya nadi perhubungan utama penduduk tersebut dapat disiapkan segera. Jambatan gantung akan diberikan oleh kerajaan negeri sendiri. Dan jalan raya itu mungkin kita akan minta peruntukan daripada pusat. Pada 7 Ogos lepas, banjir lumpur melanda beberapa kampung termasuk Kampung Melangkap Baru di Kota Belud menyebabkan jalan utama ke Kampung Melangkap terputus dan jambatan gantung di kampung itu runtuh dan dibawa arus. Dalam perkembangan berkaitan, 2 jambatan yang runtuh akibat kejadian banjir lumpur yang berlaku di Kampung Melangkap Baru dan Kampung Kong di Kota Belud baru-baru ini akan dibaik pulih melalui peruntukan disedia kerajaan berjumlah 24 juta ringgit. Ini termasuk usaha membaik pulih jalan raya sejauh 6 km yang terputus dan dipenuhi endapan pasir akibat banjir lumpur. Kerja-kerja baik pulih itu penting bagi membolehkan penduduk di kampung berkenaan dapat berhubung dengan dunia luar sekaligus meningkatkan industri pelancongan menerusi inap desa yang menjadi kegiatan ekonomi serta sumber rezeki utama penduduk kampung. Menurut Menteri Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang juga Ahli Parlimen Kota Belud, Datuk Abdul Rahman Dahlan, kerja-kerja baik pulih itu dijangka siap dalam tempoh 22 bulan. Saya telah meminta jurutera tadi untuk mendahulukan pembinaan jambatan itu supaya ini yang perlu supaya kereta dari sebelah seberang sana datang ke sini boleh dibuat. Kalau tidak, mereka terpaksa menggunakan laluan yang agak jauh. Datuk Rahman ditemui media ketika melakukan lawatan serta tinjauan di Sungai Panataran, Kampung Melangkap Baru di Kota Belud. Mengenai inisiatif beliau untuk membantu inap desa Melangkap milik Julita Tuding yang terjejas teruk akibat banjir lumpur, Datuk Rahman berkata beliau akan merujuk kepada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia dengan harapan kementerian terbabit dapat menyalurkan dana khas. Banjir lumpur ini turut menjejaskan kira-kira 1,500 penduduk sekitar Kota Belud. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS merancang menubuhkan sebuah lagi sekolah agama di daerah Tawau bagi mengimbangi dan menampung permintaan masyarakat setempat. Pembantu Menteri di Jabatan Ketua Menteri Datuk Arifin Muhammad Arif berkata, rancangan penubuhan sekolah agama negeri SAN itu kini sedang dalam perbincangan di peringkat atasan jabatan berkenaan. Datuk Arifin berkata penambahan SAN itu penting bagi memastikan pendidikan agama dapat diterapkan kepada semua pelajar beragama Islam di Tawau dan daerah berhampiran. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis perjumpaan bersama guru-guru agama JAHINS di Tawau. Setakat ini terdapat 3 SAN di Tawau, namun sebuah daripada sekolah berkenaan akan ditukarkan kepada Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK menjelang tahun hadapan. Mengenai masalah kekurangan guru SAN, Datuk Arifin memberitahu pihaknya telah menerima laporan tersebut dan akan mencari jalan penyelesaian secepat mungkin.
Seramai 23 pendaki antarabangsa termasuk pendaki dari Badan Kebajikan Coalition Dutchen diraikan selepas melakukan pendakian ke paras 11,000 kaki di Gunung Kinabalu Sabtu lepas. Mereka merupakan antara 88 pendaki yang terlibat melakukan pendakian pertama ke laban rata Gunung Kinabalu setelah laluan berkenaan ditutup akibat kejadian gempa bumi pada 5 Jun lepas. Pendakian tersebut yang diketuai pengasas dan pengarah eksekutif Badan Kebajikan Coalition Dutchen, Catherine Jaya Surya berkata acara itu bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai penyakit otot dan urat saraf. Pendakian kali ini juga sebagai memperingati jasa malim gunung Robi Sapinggi yang terkorban dalam bencana gempa bumi Jun lalu. Robi adalah salah seorang pengurus bagi acara pendakian Coalition Dutchen sebelum ini. Beliau berucap sempena Majlis Penghargaan Ekspedisi Gunung Kinabalu, anjuran Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini sebanyak RM2,000 disumbangkan Coalition Dutchen beserta pingat Mount Kinabalu Hero kepada Persatuan Malim Gunung yang diwakili pengarah Taman-Taman Sabah Dr. Jamali Nais, disaksikan Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Pang Yuk Ming. Sekian bahan berita dari Sabah petang ini.